Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Julai 2020 bersama saya Syazwana Amir. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini telah membuktikan bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat, tetapi kelebihan itu adalah terlalu kecil. Ini dapat dilihat semasa usul Perikatan Nasional yang diterajuinya berjaya menggugurkan Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Mohamed Yusof. Parlimen menjadi tegang selepas usul menggugurkan Muhammad Arif dikemukakan oleh Muhyiddin apabila blok pembangkang membantah usul tersebut dan mahu Arif kekal sebagai Speaker. Bagaimanapun usul tersebut diluluskan yang menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju manakala 109 lagi tidak bersetuju dengan usul berkenaan. Timbalan Speaker Rashid Hasnon yang juga anggota Parlimen Batu Pahat tidak mengundi kerana mempengerusikan sidang itu. Untuk rekod, seorang ahli Parlimen PN, Maximus Ongkili tidak hadir dengan sijil cuti sakit. Majlis angkat sumpah Speaker yang baru, Azhar Azizan Harun juga bertukar kecoh apabila wakil rakyat pembangkang berterusan mempersoalkan pelantikan Azhar. Persidangan Dewan Rakyat hari ini merupakan persidangan penuh pertama sejak PN mengambil alih kerajaan pusat pada Mac susulan langkah Sheraton yang menyaksikan wakil-wakil rakyat dari PH meninggalkan gabungan mereka dan beralih sokongan. Sementara itu, Muhammad Arif menyifatkan tindakan kerajaan PN menyingkirkannya sebagai Speaker Dewan Rakyat sebagai tidak pernah berlaku di mana-mana negara kecuali di Trinidad dan Tobago. Trinidad and Tobago mengusirkan speaker mereka dalam tahun 1990-an gitu oleh kerana speaker itu melakukan kesalahan rasuah sebenarnya ya. Tapi tidak ada apa-apa contoh lain. Di United Kingdom, the House of Commons selama 800 tahun tidak pernah berlaku seorang speaker diusir sebelum tempoh tamatnya sesuatu parlimen. Artinya selepas pilihan raya lah. Ini sepatutnya menjadi sistem amalan negara-negara Commonwealth. Bagaimanapun, menurut Speaker yang baru dilantik, Azhar Azizan Harun, kerusi Speaker tidak perlu dikosongkan sebelum pencalonan seorang Speaker yang baru. Sesiapa yang hendak cadangkan calon perlu beri notis kepada Setiausaha Parlimen. And that is within 14 days? Yes. Before the parliament. Dalam sekurang-kurangnya 14 hari. Ya. Tapi kerusi speaker belum dikosongkan. Tidak ada peruntukan yang mengatakan bahawa calon tidak boleh dibuat sebelum pengosongan. Ya. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Washdi Dusuki turut membangkitkan persoalan sama ada Kerajaan Perikatan Nasional mampu bertahan berikutan perkembangan di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata demikian dalam satu ucapan di Twitternya hari ini. Perkara itu diketengahkan selepas PN hanya menang tipis dalam usul menyingkirkan Speaker Muhammad Arif Mat Yusof di Parlimen hari ini. Semalam, Ashraf mencadangkan Parlimen dibubarkan sekiranya usul yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin gagal. Menurut Ashraf, sekiranya gagal, ini bermakna Kerajaan Perikatan Nasional sudah tidak lagi memiliki legitimasi dan majoriti untuk meneruskan hayat pentadbiran yang ada. Muhyiddin ketika ini dilihat mempunyai 113 sokongan ahli parlimen menerusi jumlah keseluruhan 222 ahli parlimen dalam Dewan Rakyat. Anggota Parlimen Kota Marudu Maximum Ongkili yang tidak hadir hari ini juga menyokong Muhyiddin. Usul menukar Speaker hari ini juga dilihat sebagai pengukur sokongan terhadap Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Terdahulu, sesi Dewan Rakyat petang tadi menjadi kecoh selepas satu kenyataan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Abdul Rahman. Aziz telah mengeluarkan kenyataan gelap tak nampak ketika mencelah Ahli Parlimen Batu Kawan Kasturi Pato. Terdahulu, Kasturi sedang mempersoalkan kekurangan anggota Parlimen wanita yang diusulkan bagi menggantikan anggota jawatan kuasa pemilihan Parlimen. Abdul Aziz kemudiannya mencelah dengan mengeluarkan kenyataan tersebut, lalu dibantah oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang yang menyifatkan kenyataan itu berbaur perkauman dan seksis. Peraturan Mesyuarat 364 dengan izin. It shall be out of order for members of the House to use offensive language or make a sexist remark. Tadi yang Berhormat Baling bukan sahaja kata saya ni gelap, tetapi dia minta saya pakai bedak. Yeah, he's a racist. Saya use racist. Apa?
Sementara itu, Kasturi turut mempersoalkan mengapa kebanyakan anggota Parlimen wanita dilihat tidak membantah kenyataan itu. Mahkamah Persekutuan menangguhkan penghakiman kes pendakwaan Peguam Negara terhadap Malaysia Kini dan Ketua Pengarangnya Stephen Gunn. Presiden Mahkamah Rayuan Rohana Yusof berkata, panel 7 hakim memerlukan masa untuk membuat pertimbangan. Prosiding hari ini ditunda ke satu tarikh yang akan diberitahu kelak. Terdahulu, seorang anggota panel 7 hakim memberitahu Peguam Kerajaan bahawa mereka perlu membuktikan niat dalam kes penghinaan mahkamah. Hakim Mahkamah Persekutuan Muhammad Zawawi Salih berkata, ini ketika Peguam Kanan Persekutuan S. Narkunavati mengemukakan hujah kepada mahkamah dalam kes penerbitan niat itu tidak diperlukan. Bagaimanapun, menurut Peguam Malik Imtiaz, Ketua Pengarang Malaysia Kini Stephen Gunn tidak terlibat sama sekali untuk dengan sengaja menerbitkan komen-komen menghina mahkamah di bawah artikel di dalam talian itu. Peguam itu berhujah, Gunn hanyalah Ketua Pengarang portal berita dalam talian dan tidak mempunyai kawalan terhadap komen yang dimuatnai oleh pengguna di platform. Malik berpendapat, affidavit yang difailkan di mahkamah juga menunjukkan perkara itu. Pada 2 Julai lalu, panel 7 hakim mahkamah itu menolak permohonan Malaysia Kini yang difailkan pemiliknya mkini.com untuk mengenepikan perintah untuk memulakan prosiding yang difailkan Peguam Negara Idrus Harun. Idrus memulakan prosiding hina mahkamah terhadap 5 komen pembaca dalam satu laporan Malaysia Kini bertarikh 9 Jun yang telah pun dipadam. Seorang lelaki yang membunuh 3 ekor kucing dengan melemaskannya dalam 3 mesin basuh di sebuah kedai dobi layan diri di Kepong semalam telah ditahan polis. Menurut laporan harian Metro, lelaki itu direman selama 4 hari mengikut Akta Kebajikan Haiwan 2015. Lelaki itu juga diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV malam tadi oleh penduduk yang mengenalinya. Sementara itu, Pegawai Perhubungan Awam JPV, Dr. Zainita Muhammad Nur berkata, bangkai kucing itu sudah diambil untuk dibuat bedah siasat bagi penyediaan laporan awal. Harian Metro semalam melaporkan seorang wanita mendedahkan tindakan kejam individu yang membunuh 3 ekor kucing dengan cara dilemaskan dalam 3 mesin basuh di sebuah kedai dobi layan diri di Kepong. Tindakan kejam itu dipercayai dilakukan seorang lelaki berusia 30-an kira-kira jam 5.30 pagi. Lelaki tersebut disyaki kurang siuman dan hidup gelandangan selepas kematian ibu bapanya. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti perkembangan kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.